Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Amiza Izani binti Azman, bekas pelajar SMK Tengku Ampuan Intan, dan saya berumur 18 tahun. Saya mendapat straight A dalam SPM 2019, iaitu 7A+, 1A dan 1A-. Okey, rahsia kejayaan. Okay, let's see. First, yang pertama sekali, kita umat Islam kan. So, Mija jaga hubungan dengan Allah, dengan manusia. Manusia tu kalau spesifik lagi, parent and teachers. Tu memang jaga betul-betul. Macam kalau cikgu, hormat cikgu, tolong cikgu, semua tu Mija yang semampu Mija tolong. Lepas tu dengan kawan-kawan pun Mija jaga juga. Kalau macam Mija bantu diorang, Mija tolong diorang tolong Mija. Gitu. Sebab Allah cakap kan, kalau kita pemudahkan urusan orang, insya-Allah Allah pemudahkan urusan kita. Okay, next. Dia biasa ni macam nak cakap tu, sedekah. Okay. Sedekah ni sangat penting lah bagi Mija untuk mendapat rezeki yang berkat kan. So, Mija biasanya tak banyak pun sedekah tu, macam setakat yang kita mampu. Sedekah tak semestinya RM1 saja kan. Kalau kita belajar sedekah tu, ada lots of way to give sedekah tu, bayar sedekah tu. Bukan bayar lah, tu bagi. Jadi macam Mija setakat macam kalau pergi masjid tu, letaklah sikit yang mampu yang kita simpankan daripada sekolah. Okay. So macam tu lah. Macam belanjakan kau minum air ke, gitu. Tu macam walaupun nampak benda tu kecil, tapi hasil dia, barakah dia macam biasa macam besar daripada Allah. Okay, lepas tu, okay, selepas hubungan dengan Allah, dengan sedekah, kita kena jaga mindset kita. Okay, untuk kita dapat something, kita kena jaga mindset kita. Jangan pernah rasa, contoh kalau belajar, jangan pernah rasa, oh susahnya subjek ni, susahnya. Okay, kalau kita gitu, bila kita put mindset macam tu, bila kita nak belajar pun macam, contoh sejarah. Mija masa form 1, 2, 3, Mija ada mindset sejarah ni payah. I cannot read sejarah. Sejarah ni bosan, sorry cikgu. Lepas tu yang Mija rasa. Tapi lepas naik form 4, Mija mikir, perlu ke ada mindset gitu? Tak perlu kan. So Mija buang mindset gitu. Lepas tu Mija buka buku baru and start enjoy belajar sejarah. So daripada tu Mija dapat lah result yang alhamdulillah sejarah. Sebab sejarah tu bukan sejarah je lah, semua subjek jangan ada mindset gitu. Biasanya kalau pelajar kita admit, okay, admit susah semua tu. So bila kita ada mindset macam tu, diri kita akan terus jadi down. Bila jadi down, kita akan jadi malas belajar. Okay, so that is number 3, mindset. Okay, kita kena positif. Semua yang positif tu perlu ada dalam kita. Yang negatif buang jauh-jauh. Okay. Okay, lepas tu fokus dalam kelas. Fokus dalam kelas sangat penting. Kalau tak fokus dalam kelas, kita nak buat homework ke, kita nak belajar ke, tu yang akan jadi payah. Kalau Mija dalam kelas, Mija akan tengok muka cikgu, Mija akan perhati mulut cikgu masa cikgu mengajar tu. Jangan pelik lah kalau nampak macam Mija tengah menung cikgu ke apa ke. Sebab tu memang cara Mija belajar. Kalau Mija tak faham dalam kelas, Mija tak boleh apply kat luar. Contohnya kalau Mija pergi Mija pergi competition ke, Mija pergi acara luar ke, mesti ada cikgu ngajar tajuk baru. So kalau bila Mija dok belajar dengan cikgu tu sendiri, bila tak ada dalam kelas, payah nak faham kalau kawan ajar. Tu kalau Mija. So Mija akan pergi kat cikgu pula tanya. Itu cara kita nak atasi kita punya masalah kalau Mija lah. Then target. Okay, so kita mesti ada target lah untuk achieve apa yang kita nak target. So contoh kalau exam, okay, for this exam saya nak dapat berapa.
Contohnya kalau exam ni dapat 5A, exam yang akan datang target lah tinggi sikit 7A, baru kita akan struggle lebih lagi. Sebab kita bila achieve tu senang, nak kekal tu payah. Okay, tu yang Mija boleh cakap. Sebab contohnya masa Mija masa awal tahun form 4 tu Mija dapat berapa A? 5A kan. Awal tahun ujian 1 Mija dapat 5A. Lepas tu ada C, ada 2 C. Lepas tu masa ujian tengah tahun Mija struggle lagi. Mija dapat 8A 1B. B tu agama Islam. Lepas tu masa akhir tahun Mija dapat 7A 2B. 7A 2B tu untuk B tu for apa lah? Ya Allah, subhanallah. B tu ya pasti ada BI lah satu. BI dengan pi rasanya. Asal-asal pi aku. Okay, lepas tu masa TOV alhamdulillah Mija dapat straight A. Lepas tu masa tengah tahun Mija dapat form 5 lah ni. Setengah tahun Mija dapat straight A juga. So ada target, kita boleh buat kita yakin dengan diri kita. So bila kita ada target, kita akan prepare. Bila kita prepare, kita akan masuk exam dengan senang lah. Bukan senang lah, macam nak jawab tu macam lebih mudah daripada kalau kita tak prepare. Okay, lepas tu for trial Mija dapat 8A 1B. Okay, B tu AdMed. AdMed punya B, ya Allah. Masa tu memang lepas AdMed tu, lepas result trial tu, memang betul-betul struggle lah untuk dapat daripada B tu nak target ke A balik. Sebab kalau tak, tipulah kalau tak down, memang down gila. Okay, so tapi kita kena atasi lah kita punya down tu. Kita pergi struggle lagi, kita buat latihan banyak lagi. Tu cara kita nak mengatasi. Okay, lepas tu strategi belajar. Okay, so strategi belajar ni contohnya kalau mesti ada cuti panjang. Contoh macam cuti pertengahan ke, cuti suku tahun ke apa ke, yang bulan 3, bulan 6, bulan 7 ke. Okay, itu kita akan ada banyak lots of homework. Okay, bila ada banyak homework, Mija akan senarai semua. Lepas tu Mija akan target. Okay, contohnya start cuti hari Khamis, Jumaat. Okay, Jumaat Sabtu aku akan siapkan nota sejarah. Lepas tu kita buatlah yang macam banyak hot timbang dulu tu, baru kita buat hot sikat. Lepas tu bila kita siap homework tu, kita target contohnya kita buka sekolah tu hari Ahad minggu depan pula. Contoh hari by Wednesday tu siap dah. Rabu tu siap dah semua homework yang ada tu. Jadi kita tak akan rasa terbeban bila nak buka sekolah. Kita taklah gaduh nak siapkan homework tu kan. Sebab tu penting strategi. So before Mija enjoy something else, YouTube ke benda ke, Mija akan siapkan dulu homework tu. Baru Mija tengok apa yang Mija nak. Homework siapkan. Kalau tak siap homework, Mija akan rasa salah. Jadi Mija fikir homework tu sangat penting untuk mendapatkan keberkatan daripada cikgu. Okay, lepas tu konsisten. Konsisten tu macam kita kena kekalkan kita punya momentum lah sampai penamat sebab kata cikgu. Okay, lepas tu masa untuk Mija sendiri pun susah sangat Mija nak urus. Sebab Mija suka gadget kan, Mija suka internet. So Mija akan always tengok internet, tengok YouTube. So Mija kadang-kadang ada gak lah buang masa tengok YouTube instead of siapkan homework. Tapi lepas beberapa jam akan mari balik kesedaran untuk siapkan homework tu. Sebab tak siap homework, kalau kita buat last kita akan rasa macam rush. Bila rush kita akan main jawab je, tak guna kepala otak dah. Okay, lepas tu lepas tu pilih study yang terbaik untuk kita. Contohnya kalau Mija suka study sambil dengar lagu. Tu pelik kan, sambil dengar lagu. Even buat nota sejarah pun dia dengar lagu. Lepas tu kalau buat apa? Sebab contoh kalau tak boleh jawab something kan, Mija akan nyanyi kuat lagu tu. Tapi kalau subjek menghafal, Mija akan pasang surah Ar-Rahman. Tu yang Mija baca daripada internet juga dan Mija praktikkan, alhamdulillah jadi. So kalau yang macam pasang lagu tu for the math account, kalau tak dapat Mija akan nyanyi kuat-kuat
hilangkan stres. Especially at mat lah kalau dapat jawapan tu. Okay, just itu saja untuk rahsia kejayaan. Okay, lepas ni Mijah akan share untuk tips SPM for each subjek yang Mijah ambil. Okay, next is tips kejayaan for SPM. Okay, SPM Mijah ambil BMBI, Sains, Sejarah, Mat, Mod, Mat, Account, Ekonomi, Agama Islam, 9 subjek tu kan. Okay, so Mijah ambil yang tu. Untuk yang 7A+ tu Mijah dapat 7A+, Mijah dapat BM, Mat, Mod, Mat, Account, Sains, Agama Islam, Sejarah. Tu Mijah punya A+. Lepas tu untuk A Mijah dapat Ekonomi. Untuk A-, Mijah dapat English dapat A-. Okay. Lepas tu okay, so for each subject ni bagi Mijah lah kan. Untuk BM dah BI, dia biasa baca contoh karangan. Kalau BM tu Mijah compile karangan cemerlang dalam internet tu, Mijah kumpul, lepas tu Mijah print. Mijah ada file tu, siapa nak boleh PM Mijah. Okay, lepas tu kalau yang bahagian Komsah dengan literature, Mijah Komsah literature sama je kan. Mijah for poem Mijah akan baca, Mijah akan fahamkan betul-betul. Lepas tu kalau yang BM, Mijah akan baca, ada buku rujukan yang cikgu bagi tu daripada sekolah juga, Mijah akan baca ikut yang tu je lah, Mijah hafal untuk yang tu. Okay, lepas tu untuk matematik moden, matematik tambahan, prinsip account. Okay, yang ni tak boleh lari daripada latihan. Okay, tapi sebelum buat latihan kena faham konsep dulu. Jadi bila dah faham tu boleh praktikkan. Jangan tangguh. Contohnya hari ni belajar janjang, tapi bulan depan baru nak buat janjang, memang kita akan lupa lah. Jadi so try hari ni belajar, hari ni buat, hari ni buat, hari ni belajar, hari ni apply. So bila kita buat gitu, kita akan lebih mudah ingat lah. Lepas tu kalau yang cikgu suruh buat, tolong buat, jangan tinggal. Kalau tinggal rugi diri sendiri, tak rugi orang lain. Okay, lepas tu untuk Sains instead of hafal, korang kena faham. Korang akan faham. Bila korang faham, korang akan lebih mudah ingat. Tu sains. Lepas tu untuk sejarah. Pai dengan sejarah kena hafal lah. Tak boleh lari pada hafal, sebab dia tengok buku teks dia dah lah. Semua ada dalam tu dah. Tak payah tengok buku rujukan lain. Especially for sejarah. Sejarah tengok je buku teks, hafal je pada buku teks. Kalau Mijah hafal daripada buku teks direct je lah. Memang susah, tapi kena berkorban sikit lah. Nak berjaya kena berkorban. So contohnya kalau SPM hari tu, Mijah tak boleh lupa, SPM tu subjek menghafal, agama Islam, sejarah, ekonomi, BMBI tak, sejarah, ekonomi, sains pun kena hafal kan. Lepas kita hafal, Mijah bangun tau, Mijah tidur lepas isyak. Lepas tu Mijah bangun pukul 12. Dia bangun pukul 12 sampailah pagi tu. Mijah kerja duk menghafal je sampai tak tepu, tak boleh masuk. Lepas tu dekat sekolah macam, kalau kat sekolah tu masa baca Yasin tu, lepas baca Yasin tu Mijah jarang dah tengok buku. Mijah malah nak masukkan dalam otak tu. Memang blank lah, diri sendiri blank tu kalau gambar tu sangat masuk. Okay, lepas tu sampai ikut sejarah. Kalau sejarah tu, the best tips is to buat nota before cikgu ajar. Tu sangat, biasa sangat powerful lah. Sebab bila kita buat nota before cikgu ajar, kita akan baca dulu kan. Jadi bila cikgu sentuh balik benda tu, kita akan lebih faham. Tu formula. Sebab nota sejarah ni yang ambil masa lama kan nak siapkan. Jadi kita siapkan slow-slow. Bila cikgu nak suruh hantar, dia akan jadi beban untuk kita kan. Okay, lepas tu satu je lah. Okay, dah satu je untuk tips SPM. Okay, nasihat untuk pelajar-pelajar SPM 2020.
ke 2021 2020 sepanjang COVID ni. Okay, so sepanjang pandemik ni, untuk PKP ni, Mija suggest gunakan balik waktu ni, dekat sebulan lebih dah kan kita cuti ni kan. Gunakan balik waktu ni untuk cover balik yang form 4 yang kita tak faham tu. Tanya balik cikgu, senior ke, boleh je tanya. Cover balik yang form 4 kita tak faham dengan cover balik yang form 5 yang awal-awal kita belajar tu. Yang kita belajar sekarang ni memanglah kena belajar nak buat ganda dah. Okay, lepas tu kena rajin, jangan malas. Rajin. Kalau ada malas tu dalam diri, tak boleh buat apa dah, tak boleh nak bantu dah lah. So it's up to ourselves. Kita nak dapat apa yang kita nak, kita kena buat up dengan cara yang betul lah. Contohnya nak straight A, so kena buatlah cara straight A. Janganlah buat cara malas, tak buka buku langsung sepanjang cuti. Ya Allah, minta dijauhkan. Okay, lepas tu ada jadual. Jadual insyaAllah akan bantu korang kalau korang buat dan korang follow. So ibaratnya kalau korang buat, korang tak follow tu, sia-sia je lah korang bina jadual tu. Jadual tu penting sangat. Okay, so biasa tu je lah Mija punya sharing untuk design. Terima kasih tengok. Kalau nak tahu apa-apa, DM je Mija kat IG ke. Dekat IG Mija ada 2. Yang personal Amiza_Izani. Satu lagi Mija ada Kekasih_Kbrang. That's my business, Kekasih. So kalau Kekasih_Kbrang tu, kalau nak tanya apa-apa, klik je link dekat situ direct. Cakap lah pasal belajar, jangan cakap Kekasih pula. Lepas tu for Facebook I have Nur Amiza Izani Azman. Tu je lah yang korang boleh contact Mija. So kalau korang nak tanya apa-apa, boleh je contact from that. Kalau don't have my phone number, tanya je kat situ. Okay, thank you, bye. Okay, so from this Mija nak ambil peluang yang Mija nak ucapkan terima kasih banyak-banyak dekat semua yang tolong Mija selama Mija struggle for the sekolah menengah dan sekolah rendah untuk dapatkan result yang macam Mija dapat sekarang. Cikgu-cikgu Mija, Tadika Yayasan, SK Tai, SMK Tai, semua cikgu-cikgu kat situ, terima kasih banyak-banyak sebab bantu Mija. Kawan-kawan pun terima kasih. Terima kasih kerana sekolah, terima kasih kerana percaya dengan Mija yang Mija boleh dapat apa yang straight A tu, walaupun tak dapat straight A plus kan. Okay, so thank you so much. Mija doakan urusan cikgu sentiasa dipermudahkan dan rezeki cikgu melimpah ruah sebab cikgu dah bantu ramai orang. Thank you so much. Minta maaf kalau ada salah silap dari hujung rambut sampai hujung kaki. Minta maaf sangat-sangat. Lepas tu Mija harap cikgu doakan Mija dapat berjaya lagi pada masa hadapan. Terima kasih cikgu.